المهيمن على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيب الكريم سيدنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام صلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم alhamdulillah ya Alhamdulillah, pertama-tamanya kita panjat puji dan syukur kepada Allah SWT dengan limpah kurnia, inayah dan taufik isi Allah kita dapat sama-sama pada pagi ini di dataran ilmu at-taqwa. Tahniah dan Salih Muhammad usaha yang baik untuk buat program-program yang macam ni dan termasuk salah satu daripada dan termasuk dalam senarai kuliah-kuliah ilmu yang diiktiraf di Salih Jumat di negeri Kedah ni. Tahniah dan syabas dan tahniah juga pada semua yang mai pagi ni. Dalam hati saya tadi lah kita ceritakan sebab hari ni tak ada orang lah ni, cerah lah ni sebab ada selebriti mai kan. Kita ni tak apa nak selebriti sangat. Jadi alhamdulillah dapat jumpa sihat lah. Alhamdulillah Salih Muhammad insya-Allah mudah-mudahan jadi manfaat Salih ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah kita nak bincang tentang akhir zaman. Kita ni memang umat akhir zaman dah. Memang umat akhir zaman dah. Akhir zaman ni kalau cerita akhir zaman ni bila Allah utuskan khalifah di muka bumi ni Nabi Adam AS keluar daripada syurga duduk di muka bumi ni, maka bermulalah fasa akhir bagi dunia ni. Sebelum ni bumi diperintah dalam cerita, diperintah oleh para malaikat, pernah diperintah oleh para jin, pernah diperintah oleh makhluk yang lain. Kemudian manusia ni peringkat yang paling last lah, yang last ni. Daripada yang last pada umat manusia ni Salih alaihi Muhammad, ada umat yang paling akhir. Nabi kata aku Salih alaihi Muhammad adalah Nabi yang terakhir dan kamu adalah umat yang terakhir. Jadi Salih alaihi Muhammad, bila kita umat yang terakhir ni maksudnya tak ada umat dah lepas pada kita ni. Salih alaihi Muhammad tak ada umat dah. Salih alaihi Muhammad apa ni lepas pada kita. Lepas pada masuk kiamat lah. Kelahiran Nabi SAW Sallallahu Alaihi Muhammad, kelahiran Nabi SAW merupakan tanda kiamat yang antara kiamat, tanda kiamat terawal. Kewafatan Nabi SAW itu merupakan salah satu daripada tanda kiamat. Nabi kata aku dan kiamat ni kahtain, di antara dua jari ni. Dua jari ni maksud tak ada apa dah di antara dua ni. Tak ada apa pun yang ada di antara, maksud tak ada tembok dah. Nabi lepas tu kiamat lah. Maksud dekat Sallallahu Alaihi Muhammad. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi Nabi SAW dah wafat. Bila Nabi wafat, tinggal kita.
kita ni duduk tang mana pula pada fasa akhir zaman ni? Dan Nabi SAW tu dah akhir zaman lah. Nabi tak ada, Nabi wafat. Yang tinggal kita ni duduk tang mana? Dan bila nak kiamat tu? Siapa tahu kiamat? Nabi sendiri pun tak tahu bila kiamat. Nabi sendiri pun tak tahu bila nak kiamat. Bila malaikat Jibril mai tanya Nabi SAW, akhbirni 'anis sa'ah, bila nak kiamat? Bila kiamat tu? Kata Nabi SAW, al-mas'ulul 'ala bi'asail, orang yang bertanya lebih mengetahui daripada yang ditanya. Nabi sendiri pun tak tahu bila nak kiamat. Tapi bila ditanya, akhbirni 'an amaratiha, ceritakan kepada aku tentang tanda-tanda dia, Nabi boleh cerita apa tanda kiamat. Nabi tahu. Bila kiamat tak tahu. Tanda kiamat insya-Allah Nabi boleh beritahu. Tuan-tuan, ada satu ilmu yang kita kena belajar di akhir zaman ni. Nama dia ilmu akhir zaman ni. Dia salah satu daripada rukun agama. Satu hari duduk dalam majlis, tiba-tiba muncul seorang lelaki. Kata Sayyidina Umar, ittala alaina rajulun syadidu bayadus siyab. Sungguh putih pakaian dia. Syadidu sawadis sya'r, sungguh hitam rambut dia. La yura alaihi asru safar. Tak ada tanda kawan ni main jauh-jauh, jalan jauh, tak ada tanda lepas saya. Putih, baju putih elok, rambut sikat hitam berminyak. Kalau jalan jauh ni mesti kena debu-debu ke rambut ni. Tapi tak ada. Nak kata orang dekat pula, wala ya'rifuhu minna ahad, tak ada siapa pula yang kenal dengan dia. Pelik kawan ni. Nah, Ustaz Syahman. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Sehinggalah dia mai duduk depan Nabi, lutut bertemu dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni pelik ni orang ni. Boleh bayang nak duduk dalam majlis kita macam ni. Kita kenal lah sama-sama kita lah. Ni orang sebelah sini, ni orang Sungai Petani, ni orang Mekah Arang, ni orang Salih Alaihi Muhammad apa. Ya. Boleh kenal lah. Tapi ni ada seorang main ni memang tak kenal langsung. Pelik, main-main duduk diri tu dengan pakai smart elok. Dia main-main tu, celah-celah tu dia main-main duduk depan saya ni. Main duduk, mesti tuan-tuan akan perhati dia. Siapa tiba-tiba main terus main duduk kat depan. Kan Ustaz Syahman? Rupa-rupanya kata ulama, malaikat Jibril tu main pelik macam tu supaya orang semua perhati. Kalau dia main mencampur dengan orang je, orang tak perhati sangat lah, orang taklah nak fokus sangat. Tapi disebabkan dia main cara pelik lagu tu, ni siapa ni, siapa ni. Dia main duduk, bukan duduk ni, duduk rapat lutut dengan lutut Nabi SAW ni, lagi orang perhati. Wabak ka'fai ala faqdai, letak pula dua tapak tangan tapak Nabi SAW begitu, memang fokus betul ni. Semua orang perhati, tengok je. Soalan pertama dia tanya, ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Dia panggil Muhammad, dalam hadis yang disebut Muhammad. Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Wahai Muhammad, ceritakan kepada aku tentang Islam. Nabi pun ceritalah Islam, 5 rukun Islam. Ni asas ni, benda paling penting lah agama kita ni, rukun Islam. Nombor 1. Bila Nabi jawab je 5 rukun, dia kata sadaqtah, kamu benar, kamu betul. Lagilah orang kat bawah tu pelik. Weh, dia ni dia tanya lalu dia pula jawab pula ni, betul salah ni. Dia ni orang ni bukan jalan-jalan orang ni. Betul kata Sayyidina Umar, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Kami pun pelik dengan dia ni. Dia tanya, dia pula betul. Soalan kedua, akhbirni 'anil iman. Ceritakan kepada aku tentang rukun iman. Nabi cerita 6 rukun iman. Dia kata lagi, sadaqta, kamu benar. Soalan ketiga, dia tanya, akhbirni 'anil ihsan. Ceritakan kepada aku tentang ihsan. Lalu Nabi kata, fa anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu nampak Allah, tapi kalau kamu tak nampak Allah, ingat Allah tengok kamu. Penting tak benda ni? Penting. Itu syarat penerimaan amal. 3. Rukun Islam, rukun iman, ihsan. 3 benda penting. Soalan keempat dia tanya, yang ni pelik sungguh. Dalam banyak-banyak soalan dia tanya apa? Ya Rasulullah, ya Muhammad, akhbirni 'anis sa'ah. Ceritakan kepada aku tentang kiamat. Pelik. Banyak benda lain dia boleh tanya. Kenapa tanya tentang kiamat? Nabi pun jawab, orang yang bertanya lagi mengetahui daripada orang yang ditanya. Maksud Nabi beritahu, dia pun tak tahu tentang kiamat. Lalu dia sambung lagi, dia tanya, ya Muhammad,
akhbirni an amaratiha, ceritakan kepada aku tentang tanda-tandanya. Yang ni baru Nabi jawab, antalidal amatu rabbataha, kamu melihat seorang salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, ibu melahirkan tuan-tuan dia. Wa antaral hufat al-urat al-yashai yatawuna fil bunyan, kamu melihat orang yang tidak berpakaian, tidak berkasut, pengembala kambing, berlumba-lumba membina bangunan-bangunan yang tinggi. Dua daripada banyak-banyak salli ala Sayyidina Muhammad, tanda-tanda kecil kiamat. Nabi jawab dua. Kemudian dia tu pun pi. Lepas dia pi, Nabi tanya dekat Sayyidina Umar, ya Umar, atadri masail, kamu kenal tak siapa? Atadri masail, kamu kenal tak orang yang bertanya tu siapa? Allah wa Rasuluhu a'lam. Dia tak tahu. Allah dan Rasul mengetahui. Dia kata, fa innahu Jibril. Itu Jibril. Itu Jibril. Atakum yu'allimakum dinakum. Ni part dia. Dia datang kepada kamu untuk mengajar kepada kamu agama kamu. Nabi sebut. Jadi ulama kata apa? 4 persoalan penting ni yang ditanyakan oleh malaikat Jibril ini disebut sebagai rukun agama. Salli ala Muhammad. Rukun min arkanil Islam. Rukun daripada rukun-rukun agama 4. Yang pertama rukun Islam, yang kedua rukun iman, yang ketiga ihsan, dan yang keempat ilmu berkaitan dengan kiamat. Pentinglah. Penting sangat. Pasal apa? Pasal ada daripada umat Nabi Muhammad yang akan berhadapan dengan fitnah akhir zaman. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi bahagikan fasa akhir zaman ni kepada 5 bahagian. Nombor 1 dia panggil sallallahu alaihi wasallam Muhammad fasa an-nubuwah. Fasa Nabi duduk dengan para sahabat. Ini zaman paling indah lah, zaman paling cantik lah. Zaman paling indah sekali zaman Nabi dengan para sahabat. Sahabat boleh jumpa Nabi, sembang dengan Nabi, ada masalah merujuk direct dengan Nabi. Bukan cerita masalah hutang pun jumpa Nabi. Masalah unta dia buat perangai, pergi jumpa Nabi. Nabi tolong saat ni unta sini satu macam ni. Macam tu. Kambing buat perangai, kambing. Rasulullah saat ni kambing saat ni masalah ni. Rasulullah pun pi jumpa. Main tali, Rasulullah pegang kepala dia, bawa tali ikat kepala kambing itu, buat sebagainya. Sampai macam tu hubungan para sahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, sampai tempat kambing pun cerita kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Habis fasa nubuah. Kita duduk tak fasa nubuah? Tak ada. Confirm kita tak duduk. Habis fasa nubuah, mai fasa kedua, nama fasa khilafah ala manhaj an-nubuwah. Khilafah satu sistem pentadbiran, sistem pemerintahan yang berdasarkan kepada sistem kenabian. Manhaj itu sistem, an-nubuwah kenabian. Nabi SAW cerita fasa ni berlangsung 30 tahun. Jadi 30 tahun tu ulama cuba gabungkan dengan siapa yang memerintah selama 30 tahun. 4 khalifah. Dia panggil Khulafa Ar-Rasyidin. Nombor 1 Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, merintah sekitar 2 tahun. Habis Sayyidina Abu Bakar sallallahu alaihi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar mewasiatkan jawatan itu kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Wasiat jawatan sallallahu alaihi Muhammad, Sayyidina Umar naik, sallallahu alaihi Muhammad memerintah sekitar 10 tahun. Sallallahu alaihi Muhammad. Lepas Sayyidina Umar dibunuh, Sayyidina Umar kena bunuh, sallallahu alaihi Muhammad naik yang ketiga Sayyidina Osman radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Osman juga dibunuh. Naik yang keempat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu juga dibunuh. Dahsyat lah, kita cerita lah. Sahabat-sahabat Nabi yang hebat-hebat semua kena bunuh. Lepas Sayyidina Ali dibunuh, berpaki lagi 6 bulan daripada tempoh 30 tahun yang Nabi SAW sebut. Maka baki 6 bulan ini ulama sebut dimasukkan zaman pemerintahan Sayyidina Hasan ibni Ali ibni Abi Talib, sibti Rasulullah SAW, cucu baginda Nabi SAW.
yang memerintah 6 bulan. Dan lepas daripada pemerintahannya, tak berlaku pembunuhan, tak buka cabilau. Sayyidina Hasan sendiri diserah tampuk pemerintahan kepada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Sendiri berlaku secara baik. Sayyidina Hasan walaupun hak dia serah. Dia serah. Maka berlaku tampuk. Sebab apa? Untuk mengelakkan waktu itu dah berlaku fitnah yang sangat besar. Orang Islam sama orang Islam mudah berperang. Sebagainya, untuk mengelakkan perpecahan yang makin besar, maka diserahkan. Dan Muawiyah naik jadi khalifah. Waktu tu orang Islam dah kembali tenang. Dan Nabi SAW sebut waktu Sayyidina Hasan tu kecil, budak lagi, baby lagi, dia kata cucuku nanti ni nanti akan menjadi pendamai kepada dua kelompok Islam yang. Maka Sayyid Muhammad habis fasa khulafa ar-rasyidin ataupun fasa khilafah ala manhaj an-nubuwah, kita tak duduk, habis. Mai fasa ketiga. Ya, fasa kedua, pertama pun kita tak duduk, fasa kedua pun kita tak duduk. Mai fasa ketiga. Fasa ketiga dia bagi mulkan adhan, kerajaan yang menggigit. Kita pun baca, study, dengar kuliah tazkirah. Apa maksud kerajaan yang menggigit? Dua maksud. Yang pertama, jawatan tu dia tak mau lepas. Dan jawatan itu diperturunkan kepada keluarga. Turun. Tapi jangan sangka buruk dengan para sahabat. Ini pesan guru saya. Betul. Siapa Muawiyah, dia turunkan jawatan itu kepada anak dia. Tak buat pelantikan macam sebelumnya. Guru saya pesan, Ustaz Ahmad Ali boleh. Dia kata jangan ada sangka buruk dengan para sahabat. Mungkin ijtihad dia waktu tu, dan itulah ijtihad dia yang terbaik. Kita tahu dia sahabat Nabi. Sayyidina Muawiyah walaupun ada kesilapan, ada apa-apa sebab dia manusia biasa, tetapi dia masih di kalangan sahabat Nabi SAW. Dan dia merupakan salah seorang daripada penulis wahyu tu, Quran yang kita baca tu. Dia memang Sayyidina Muhammad hebat. Maka apa yang berlaku kita tak tahu. Yang kedua, kata ulama, yang maksud menggigit ni apa? Dengan maksud betapa susahnya nak berpegang dengan sistem macam yang Nabi bawa dulu ni. Dia pun nak beramal macam sunnah tu, tapi susah sangat sampai terpaksa menggigit macam gigit derham. 3. Dia fitnah ni dia makin besar. Pecahnya pintu fitnah ni dengan kematian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Huzaifah al-Yamani jadi penyimpan rahsia Nabi SAW. Semua rahsia Nabi SAW semua dia tahu. Salah satu daripada rahsia yang dia tahu Huzaifah al-Yamani ni ialah siapakah senarai orang munafik yang ada pada zaman Nabi SAW. Dia tahu kamu. Tahu siapa bertanya? Sayyidina Umar pun sendiri bertanya, "Wahai Huzaifah, nama aku masuk tak dalam tu?" Dia tu sahabat dia jamin jugalah, tapi takut masuklah senarai orang munafik. Asyad. Dan salah satu rahsia disimpan oleh Huzaifah al-Yamani ialah nama seorang sahabat yang dengan kematian dia pintu fitnah dia akan pecah. Kata ulama, pecah dengan maksud bukan terbuka. Kalau terbuka boleh tutup balik, bila pecah tak boleh tutup lah. Maksud fitnah ni dia akan makin membesar, makin besar. Kata Huzaifah, yang dimaksudkan oleh Nabi SAW itu ialah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Bila Sayyidina Umar wafat saja, tuan-tuan tengok lepas pada tu orang Islam sama orang Islam berperang. Fitnah sangat dahsyat. Habis fasa ketiga ni tuan-tuan, bila dengan tumbangnya kerajaan Islam yang terakhir tahun 1924, kerajaan yang terakhir Kerajaan Osmaniyah habis. Maka lepas pada itu tak ada lagi kerajaan Islam. Tak ada lah kerajaan Islam. Masuk yang keempat, dia panggil Mulkan Jabari. Maksud Mulkan Jabari, kerajaan yang memaksa, kerajaan yang menekan. Dia tak ada bincang lah macam dulu-dulu, macam
pelantikan elok-elok, bertakwa pada Allah, apa semua, tak ada lah. Suasana menyebabkan dia jadi macam tu. Kerajaan-kerajaan bergerak macam tu. Dan tuan-tuan salih alaihi wasallam, waktu ni akan berlangsung sampai bila? Sampai mai fasa kelima. Yang fasa kelima ni sama macam fasa kedua. Nabi sebut khilafah ala manhaj an-nubuwah. Balik macam fasa kedua tadi. Zaman ni siapa perintah zaman ni? Zaman ni akan diperintah oleh Imam Al-Mahdi dengan combination dengan Nabi Isa AS. Okey, jadi kita faham dah. Fasa keempat, fasa ketiga kita tak duduk. Fasa kelima, Nabi Isa dah ada. Bila Nabi Isa dah ada, maksud dia apa? Kalau Nabi Isa dah ada, maksud dia Dajjal dah lepas. Kalau Nabi Isa dah memerintah, maksud dia Dajjal dah mati lah. Dajjal dah mati, Ya'juj Ma'juj dah selesai, Imam Mahdi lagi awal lah. Maksudnya, kalau orang yang melepasi, kalau orang sempat untuk berada bersama dengan Nabi Isa dalam pemerintahan dia waktu tu, maksud dia orang yang terselamat daripada fitnah Dajjal. Dia orang yang terselamat daripada fitnah Ya'juj Ma'juj dan perkara-perkara besar yang berlaku waktu tu. Maka dia akan duduk sama Nabi Isa AS dan Imam Mahdi. Faham tak Ustaz? Dan pemerintahan itu akan berlangsung selama 7 tahun. Imam Mahdi akan memerintah 7 atau 9 tahun. Untuk Nabi Isa AS 7 tahun. 30 tahun, 33 tahun Nabi Isa diangkat, naik ke langit kedua. Waktu turun balik Nabi Isa, umur dia tetap 33 tahun. Dan Nabi Isa akan memerintah sekitar 7 tahun. Dan Nabi Isa akan wafat pada usia dia 40 tahun. Kubur dia siap dah, tepi kubur Nabi SAW. Ini tuan-tuan ni. Lepas daripada tu Nabi diam. Lepas Nabi sebut 5 fasa ni, Nabi diam. Maka ulama kata apa? Maksudnya lepas itu akan berlakunya kiamat. Okey. So maksudnya tuan-tuan faham kita ni duduk fasa ke berapa? Fasa keempat lah. So maksudnya bila fasa keempat ni, tak mustahil kita lah akan tengok Dajjal. Kita lah yang akan berjumpa, yang kita ada fitnah yang munculnya Imam Mahdi, kita lah. Selamat tak selamat Dajjal tak tahulah ni. Kita lah yang akan berjumpa ni. Kalau kita selamat daripada Dajjal, kita akan berjumpa Nabi Isa. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau kita jumpa Nabi Isa, maksud kita akan berjumpa pula ni dengan Ya'juj Ma'juj. Ini semua proses je. Ini fitnah-fitnah yang sangat dahsyat yang akan kita lalui. Tu takut sungguh tu sampai jatuh tong-tong. Ketak orang pegang. Nabi sebut tentang 3 bentuk. Nabi sebut tentang 3 bentuk fitnah yang sangat dahsyat. 3 bentuk fitnah. Dalam campur-campur fitnah ni ada 3 bentuk fitnah yang sangat dahsyat. Saya Muhammad. Sangat besar ular tu. Sangat dahsyat ular tu. Budak tu kan. Yang ni sangat dahsyat. 3. Yang pertama nama dia Ahlas. Ahlas ni tuan-tuan akan berlaku 3 benda dalam Ahlas ni. Fitnah akhir zaman yang namanya Ahlas ni akan berlaku 3 benda dekat dulu. Yang pertama peperangan. Yang kedua akan berlaku sallallahu alaihi wasallam kerosakan, kemusnahan harta benda. Yang ketiga akan berlaku banyak kematian. Yang tempoh ni kita akan berjumpa dalam tempoh ni, dalam tempoh yang kita ni dia panggil around the corner dia bahasa saya orang kampung ni lah. Orang kampung saya ni kita around the corner dah. Maksudnya kita dekat-dekat sangat dah. Dekat kemunculan Imam Mahdi. Dia tak apa lama lah.
Jangan duk tanya bila, saya pun tak tahu. Tak salah duk pergi simpan beg lah, apa, simpan apa, beras lah, apa. Saya ni nak respon sikit lah pasal simpan beras ni. Nabi tak suruh kita simpan beras pun kan. Nabi tak suruh kita simpan beras, tak suruh simpan makanan, tak suruh. Nabi sebut bila berlaku keadaan-keadaan akhir zaman yang kita tak ada makanan, jangan sampai waktu memang tak ada makanan langsung, tak ada makanan, tak ada minuman, kita duduk dalam keadaan terlalu lapar waktu tu. Dua waktu paling tidak. Waktu yang pertama, waktu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, waktu Dajjal. Waktu Dajjal memang tak ada makan. Saya parking kereta dia sekalian nak main kuliah, dia bawa makan dulu. Terus duduk marah dia, dia suruh saya makan dulu. Kan? Nak cerita makan ni, kita usah hari ni dia buat kenduri ni, semua pekat-pekat makan, lepas makan semua makan kita. Alhamdulillah, makan. Sagi lepas kuliah makan ni. Wah ni. Kami ustaz-ustaz ni jenuh kelepiak kan. Lepas kuliah, lepas ceramah pukul 10 malam tu dan ajak makan lagi. Kita tak payahlah, saya tak mau makan malam-malam. Ustaz jangan buat begitu. Kami orang kampung buat kenduri Ustaz. Ustaz sekali ya Ustaz makan lah, bukan selalu makan ni. Dia lah bukan selalu. Dia lah bukan selalu, kita cari. Tu ya ustaz-ustaz semua ada sadu-sadu. Kan betul. Sadu tu satu hal sakit. Kan? Tak ada. Tapi akan ada sampai waktu nanti langsung tak ada makan. Langsung tak ada makan. Dan Nabi sebut makanan kamu waktu tu ialah zikrullah. Tasbih makanan kamu, tahmid makanan kamu, tahlil makanan kamu, takbir makanan kamu. Maksudnya orang tu dua keadaan Allah ulama sebut. Yang pertama, dia tak ada benda, dia bergantung sungguh dengan Allah. Dia lapang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia berzikir tu sebab dia nak menghilang, bukan nak hilang, dia takkan hilang asal lapang tu tadi. Itulah macam kita lah bila kita duduk susah, ya Allah gitulah. Dia tak lah. Yang keduanya memang yang tu akan jadi makanan dia. Ada sampai orang ni dia dapat kelazatan daripada zikir tu sampai dia mengenyangkan dia. Tak tahu. Tapi situasi tu macam tu. Yang kedua, waktu mana yang kita kelaparan sangat ni, yang tak ada makan ni waktu Ya'juj Ma'juj. Sampai satu kepala lembu tu pun nilai ada berapa dinar. Kepala lembu punya mahal. Pasal apa? Dah tak ada makanan. Makanan orang waktu tu betul zikrullah. So maksud dia, kalau nak berlaku apa-apa nak jadi ni, bukan simpan, bukan satu beras, bukan simpan makanan. Zikir kamu kena jaga. Zikrullah kena jaga. Jaga hubungan kita dengan Allah. Ambil wirid-wirid tertentu untuk kita amal. Doa-doa yang kita kena jaga. Pasal yang tu makanan kita nanti ni. Tu ingat tu dia lah. Apa dia cakap? Ada orang telefon saya ni, Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ni kami dah siap-siap dah Ustaz ni. Siap apa ni? Siap dah beg, baju, beg semua siap dah apa semua. Siap nak pergi mana ni? Nak pergi cari Imam Mahdi. Ni betul-betul ni telefon saya. Dia betul-betul Ustaz, kami ada grup WhatsApp ni Ustaz. Semua dah ready dah, tunggu arahannya nak pergi ni. Ada orang kami jumpa orang kat sini, nak pergi jumpa Grimpun dan Petronas mana. Dia faham dia apa je. Saya tanya kat dia, Imam Mahdi dah ada lah tak? Tak ada lagi lah Ustaz tu nak pergi cari tu. Tak ada lagi nak pergi cari buat apa. Tapi sekali bila dia ada apa pergi? Tuan-tuan, baru ni saya pergi Yaman. Daripada Allahumma salli alaihi wasallam, daripada sallallahu alaihi wasallam Yaman nak balik nak pergi ke Kahirah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sebab transit kat Kahirah, saya melalui kawasan tanah Jazirah Arab. Siang tu boleh nampak bawah. Waktu terbangnya siang. Sallallahu alaihi wasallam berlepas daripada Yaman tu pukul 7 pagi lebih kurang. So buat terbang tu kita nampak padang, tengoklah cermin kat bawah. Nampak di tengah-tengah padang pasir tu, tengah-tengah padang pasir tu
benda hijau bulat-bulat, tumpuk ni, tumpuk bulat. Kita daripada atas kita nampak tumpuk tu kecil. Pelik apa benda ni. Takdirnya sebelum saya pergi tu, saya tertengok satu news, satu berita. Seorang cerita tentang Arab Saudi, apa yang Arab Saudi sedang buat. Arab Saudi dia ada Vision 2030. Kita Vision 2020. Lepas dah. Kita dah nampak dah tu yang kita nampak kereta terbang, kereta gunung. Dia betul kan? Maybe lah kerja terbang tu, maybe lah. Daripada voice Vision 2030. Lepas tu kita tengok benda pelik-pelik tu jadi dekat Saudi tu bukan benda yang telah dalam perancangan dia. Sebab dia nak jadikan Saudi ni tourism country, negara yang fokus kepada tourism. Sebab tu dia buat benda-benda yang pelik-pelik tu lah. Kita tengok ni konsert lah apa-apa semua tu. Sebab dia nak jadikan orang pandang, dan dia nak keluarkan Saudi ni daripada negara yang Islamik ni kepada negara yang orang tak menganggap dia begitu Islamik lah, macam tu lebih kurang. Dan salah satu daripada program yang mereka buat ialah program mereka akan menutup ataupun memberhentikan tidak lagi bergantung kepada pengeksportan makanan, buah-buahan, sayuran daripada luar. Sebab dia bukan ada sumber apa, tak ada tanah yang subur untuk tanam-tanam, jadi dia tak boleh nak produce, so dia kena import saja. Tapi untuk Vision 2030 ni, dia akan jadikan Saudi pengeluar tumbuh-tumbuhan, pengeluar sayur-sayuran, pengeluar buah-buahan. Dan apa dia buat? Dia nak utilize padang pasir tu, nak jadikan dia sebagai kebun, ladang. Dan itu yang dia buat. Macam dia buat? Dia buat sumber pengairan, dia buat tarik piping, dia buat apa belanja yang begitu besar. Akhirnya dia jadikan padang pasir tu sebagai tempat ladang. Dan kita boleh nampak daripada langit. Habis apa kaitannya Ustaz? Ada kaitannya. Nabi sebut la taqumu sa'ah hatta ta'uda ardu arabi murujan wa nahar. Takkan berlakunya kiamat sehingga kamu tengok tanah Arab tu berubah menjadi hijau dan dipenuhi dengan sungai-sungai. Betul sebiji macam Nabi SAW sebut. Dan yang kedua, tuan-tuan search tengok 2-3 hari ni, beberapa bulan kebelakangan ni, di antara isu yang besar yang berlaku kepada tanah-tanah ataupun jazirah Arab ni ialah cuaca yang terlampau sejuk. Tuan-tuan baca tak ni? Salji turun di tempat-tempat yang tak pernah turun salji. Tempat yang tak turun salji pun cuaca dia jadi terlalu sejuk, termasuk di Riyadh. Daripada 8 darjah Celsius, dan dijangka dalam tempoh seminggu akan turun sampai 3 darjah Celsius. Di gurun Sahara ada salji, di gurun ada salji. Sallallahu Muhammad. Di Tabuk ada salji, memang ada salji dah beberapa tahun belakang ni, dah memang ada salji dah. Sallallahu Muhammad. Begitu. Bila ada salji, maksud dia ada ayak, dia akan cayak. Bila cayak, lepas daripada musim salji, dia akan ada musim bunga. Kan sallallahu alaihi Muhammad. Itu tuan tu. Dan yang paling real sekali tuan-tuan ialah setelah sekarang ni wujud perbalahan apa sebagainya. Yang kita tengok dia kepimpinan depa tu, dan Nabi SAW sebut tentang Imam Mahdi akan muncul dalam range time tu.